兄姐妹们，我们来祷告。 Ya Tuhan, biarlah kami datang di hadapan Tuhan hari ini untuk siap merenungkan firman Tuhan. 主啊，但愿我们今天来到你的面前，我们准备好来聆听主的话。 Kami rindu Engkau yang menyapa setiap kami. 我们渴望主，你向我们每个人问好。 Di tengah-tengah suara yang begitu banyak di sekeliling kami mau fokus kepada suara Tuhan. 在我们那么多杂声，在我们的周围，我们要焦点在主你的声音。 Di tengah kebisingan di sekitar kami mau duduk diam dan tenang menikmati Tuhan. 在我们周围有那么多吵声，我们要坐下来享受主你的道理。 Tuhan tolong setiap kami, 主啊，你帮助我们每个人， kami merenungkan firman-Mu, 我们思想你的话， Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. 是圣灵打开我们的心思意念。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告，奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Shalom saudara. 弟兄姐妹们平安。 Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah atau Minggu Lent yang pertama. 弟兄姐妹们，我们已经进入了我们受难节期间的40天。 Kalau Natal biasa kita ada Advent. 如果是圣诞节，我们常常有圣诞节的到来。 Advent atau Adventus berarti penantian selama 4 minggu sebelum Natal. 圣诞节的到来就是我们在4周的时间等待圣诞节的到来。 Maka Lent adalah waktu di mana kita menyongsong Jumat Agung dan Paskah. 这个受难期就是我们要等待并且迎接受难节和复活节。 Saudara, di dalam tradisi gereja diambil 40 hari sebelum Paskah. 在我们教会的习惯就是我们等待40天还没有迎接这个复活节。 Tidak dihitung dengan hari Minggunya yang dihitungnya 6 kali hari Minggu. 我们没有算这个礼拜天在期间就是6个礼拜天。 Dan saudara, 40 hari itu dari Senin sampai Sabtu itu biasanya orang-orang melakukan disiplin rohani untuk mengoreksi diri. 常常在这个受难期间40天常常信徒他们会致力在这个属灵方面。 Dan topiknya seputar pertobatan. 然后我们的题目就是关于悔改。 Nah, saudara, saya sangat merindukan setiap kita boleh di dalam 40 hari ini sungguh menjalani perjalanan rohani menyambut Paskah. 我非常的渴望我们在这个40天之久，我们可以真正的过这个迎接这个复活节的。 Dan di Minggu Prapaskah, Minggu Lent yang pertama ini kita akan melihatnya dari Zefanya. 40天的受难期间，我们先开始用西番雅书。 Zefanya pasal yang pertama, saudara. 西番雅书第1章， Kita akan baca ayat 1 sampai 7. 我们会读从第1到第7节。 Dan kemudian dilanjutkan nanti pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 然后我们继续在第2章从1节到第3节。 Zefanya 1 ayat 1 sampai 7 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, kemudian Zefanya 2 ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia. 西番雅第1章第1到第7节我们用中文来阅读，然后第2章第1到第3节我们用印尼文来阅读。西番雅书第1章第1到第7节这样说：当犹大王亚门的儿子耶西亚在位的时候，耶和华的话临到西家的元孙亚玛利亚的曾孙基大利的孙子古时的儿子西番雅。耶和华说：我必从地上除灭万类，我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼以及绊脚石和恶人。我必将人从地上剪除，这是耶和华说的。我必伸手攻击犹大和耶路撒冷的一切居民，也必从这地方剪除所生下的巴力并基马林的民和祭司，以那些在房顶上敬拜天上万象的，并那些敬拜耶和华指着他起誓，又指着马勒坎起誓的，以那些转去不跟从耶和华的，和不寻求耶和华，也不访问他的，
你要在主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到，耶和华已经预备祭物，将他的课分别为圣。 Pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa-bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. 读经到此为止，弟兄姐妹。 Saudara, kita melihat kitab Nabi Zefanya pada pagi hari ini. 我们注意看西番雅书在今天早上。 Saudara, ketika kita melihat kitab Nabi Zefanya, mungkin kita bertanya, pernah nggak ya saya baca bagian ini, saudara? 可能我们读到这处的时候，我们会想，我们曾经读过吗？ Karena ketika kita membaca Alkitab, saudara, kadangkala bagian-bagian seperti nabi-nabi kecil, Zefanya, Nahum, dan lain sebagainya itu tidak terbaca oleh kita. 因为我们常常阅读圣经的时候，这个小先知书常常我们没有去读。 Tapi saudara, ini bagian firman Tuhan yang penting. 但是这是很重要的关于神的话。 Khususnya ketika kita memasuki masa-masa prapaskah atau masa-masa Lent seperti ini. 这个小先知书哈该西番雅就是特别在我们要进入这世事。 Biasanya kitab nabi-nabi kecil seperti Zefanya tidak terlalu banyak memang pasalnya, saudara. 常常这小先知书它的这个章节不会很长。 Tapi justru disitulah Tuhan berbicara dengan sangat keras dan sangat jelas kepada umatnya. 但是在那里，上帝非常的严厉，并且也非常的注重在这里对他的子民说话。 Saudara, bagian ini dibagi menjadi 3 bagian besar. 这部分分作大3部分。 Saudara, bagian pertama yaitu di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. 在第一部分就是第1章1到第3节，然后第二处就是第2节。 Di mana firman Tuhan dikhususkan untuk Yehuda dan Yerusalem. 因为神的话就是特别对犹大和耶路撒冷。 Dan isinya mengerikan, saudara, tentang penghukuman, tentang penghakiman untuk Yehuda dan Yerusalem. 然后它的内容是非常的严厉对待这个犹大和耶路撒冷。 Dan saudara, bagian yang kedua dilanjutkan bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa-bangsa. 然后第2处就是上帝怎样对那些许多国的 Itu di 对话， pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 8. 就是第2章第4节开始到第3章第8节。 Bahkan di bagian yang kedua ini Yerusalem diingatkan lagi oleh Tuhan. 甚至在第2处就是上帝在提醒耶路撒冷。 Dan bagian yang ketiga, saudara, barulah kemudian Nabi mengatakan tentang pengharapan bagi bangsa-bangsa dan juga bagi Yerusalem. 惩罚以后，第3部分才会先知对那些子民说他们的指望。 Saudara, tema besar dari Zefanya adalah seputar keadilan dan kasih. 西番雅的大题目就是关于这个公义和爱。 Jadi di satu sisi Allah itu adil. 一方面，上帝是公义的神， Dia menghukum, dia menghakimi karena dia adil. 他惩罚，然后他开庭是因为他是公义。 Tapi di saat yang bersamaan dia menyatakan kasihnya. 但是同样，他同时表现出他的爱。 Sehingga di dalam bacaan yang saya baca, saudara, ada seorang penulis mengatakan ini adalah the dark side of God's love. 所以在我阅读的书本里说，这就是上帝的黑暗一面， Jadi ada semacam sisi gelap dari kasih Allah. 就好像上帝的爱藏着一面是黑暗的。 Saudara, kita seringkali ketika membayangkan tentang kasih, kita bayanginnya yang enak-enak. 常常我们想象爱的时候，我们想象是很好的一部分 Kita bayanginnya yang oke-oke. 我们想象的是美好的， Kita bayanginnya yang lope-lope. 我们想象的都是充满着
爱的心。 Tapi pada bagian ini saudara, Allah terlihat begitu kejam. 但是在这一处，上帝表现出非常的好像很残酷， Allah terlihat begitu menakutkan. 好像上帝是非常可怕的。 Saudara, ketika kita misalkan dimarahin sama orang tua 比方说，我们被父母骂的时候， karena kita berbuat salah 因为我们犯错了， sebagai anak-anak, saudara, 成为儿女们， pernah nggak di waktu kita dimarahin sama orang tua, 是否曾经当我们父母骂我们的时候， kita juga berpikir di saat yang sama, dia sayang kita. 同时我们会想到他是爱我们的， Ayo, pernah berpikir begitu, saudara? 是否曾经这样想过？ Atau ketika kita kemudian memarahi anak-anak kita, 或者当我们骂我们的儿女的时候， di saat yang sama apakah kemudian kita tahu dengan pasti bahwa yang mendorong diri kita adalah kasih? 同时我们觉悟到推动我们的就是我们的爱， Yang ada saudara waktu marah-marah, 有的就是当我们骂的时候， biasa kalau kita udah makin beranjak dewasa ya udah pergi aja dari rumah gitu. 常常如果我们已经长大了，我们就选择离开家里。 Kalau kurang mantep pintunya dibanting, jeder. 如果还不够好，我们才要甩门， Ngopi dulu 1-2 jam, kemarahannya reda baru pulang rumah. 然后出去饮了咖啡1-2个钟头才回家。 Nah saudara, kita melihat bagaimana sebetulnya sulit untuk memandang bahwa keadilan dan kasih itu berjalan bersama-sama, bukan? 所以我们很难想象到公义跟爱心能够同行的。 Tapi ini yang disampaikan oleh kitab Nabi Zefanya, saudara. 但是这就是西方雅书所表达的。 Dan kita akan melihat bagian yang pertama dari kitab Zefanya ini. 我们看第二部分，从西方雅书， Yaitu bagian di mana Tuhan mau menghukum Yehuda, menghakimi Yehuda dan Yerusalem. 就是第一部分，上帝要惩罚并且审判犹大和耶路撒冷。 Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, 如果我们注意看这经节， kita membaca bagaimana Tuhan sendirilah yang akan melakukan penghakiman itu, saudara. 我们读到是上帝自己会施行这个审判。 Saudara, dalam bahasa Indonesia pakai bahasa-bahasa yang menurut saya mengerikan. 在印尼文的翻译，我觉得是非常可怕的语言。 Bahwa Allah akan menyapu bersih. 在印尼文翻译就是上帝会扫尽， Allah akan melenyapkan. 会消除。 Allah mengacungkan tangan. 上帝伸出他的手 Allah 来， menghukum. 上帝刑罚， Allah menggeledah. 然后上帝去 Allah 收， menyusahkan. 使他们受苦。 Saudara, ini bahasa-bahasa penghancuran, saudara. 这就是一些败坏、破坏的棋局。 Saudara, kalau melihat misalnya cuplikan peperangan yang sedang terjadi di luar sana yang kita tahu, saudara. 弟兄姐妹，如果我们注意那些战争的短片， Ketika seorang pemimpin perang berkata, sudah wipe out, sapu bersih semuanya. 如果一个领袖对他的兵说，我们就扫尽， Saudara tahu artinya? 是否大家明白他的意思吗？ Itu mengerikan sekali loh, saudara. 那是很恐怖的事。 Ketika bom itu dijatuhkan dan ada video misalnya atau gambar yang kita lihat, 如果他们放下这个子弹，然后我们看见视频的时候， saudara bisa bayangkan di situ ada orang dewasa, anak-anak, ada laki-laki, perempuan, bahkan mereka sedang berlari ke sana kemari. 我们可以看见有男女、有老人、成年人或者小孩，他们正在逃跑。 Tiba-tiba semua habis, lenyap. 突然间，马上一切就消失了。 Nah, saudara, yang berkata adalah Allah sendiri 在这里说话就是上帝自己 kepada umatnya, 对他的子民说， kepada anak-anaknya. 对他的儿女说， Aku akan menyapu bersih kalian semua. 我会扫尽你们所有的人。 Saudara, ini sesuatu gambaran yang mengerikan. 这是一个很恐怖的形容。 Saudara, kenapa sih Allah semurka itu? 为什么上帝那样的愤怒呢？ Saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita. 上帝的话这样对我们解释， Karena mereka umat yang menyembah berhala, 因为他们是拜偶像的子民， berbalik dari Tuhan, 他们违背了上帝， tidak mencari Tuhan, 没有寻求上 tidak 帝， tanya petunjuknya. 没有问他的指 Mereka 示， telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. 他们已经向上帝犯了罪。 Saudara, bayangin berkali-kali dikasih tahu, 我们想象他们被重复被提醒， berkali-kali dinasihatin, 重复
被劝解， Gak mau dengar. 他们不愿意听。 Padahal telinganya sudah 2, saudara. 实际上他们的耳朵已经2个 Hatinya 了， ada 1. 他的心是1颗， Buka mata lebar-lebar. 张开他的眼睛大大， Tetap gak mau dengar. 仍然不愿意听。 Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam kitab Nabi Zefanya, saudara. 所以神的话在西番雅书这样说： Hari Tuhan itu 神的日子 akan datang. 就会来到。 Saudara, kata hari Tuhan itu dituliskan atau dikatakan 7 kali di dalam kitab ini. 神的日子在这个书上有7次记载， Di mana pada waktu itu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu 就是在那里上帝火热的愤怒 akan ditumpahkan bagi Yehuda dan Yerusalem. 会到上耶路撒冷和犹大。 Saudara, saya mau tanya, saudara pernah lihat saya murka nggak? 弟兄姊妹曾经看过我发火吗？ Saudara pernah dengar saya murka nggak? 曾经听过我发火吗？ Pernah lihat saya marah nggak? 曾经看过我生气吗？ Kalau saya marah, saudara kira-kira responnya gimana? 如果我生气的话，你们的回应是怎样？ Dibanding dengan saya murka. 比起我愤怒， Nah, saudara, bapak saya itu orang yang saya kenal hampir tidak pernah marah. 我认识我的父亲，可以说我不曾看见过他生气。 Kalau di rumah mama tuh marah-marah, biasa. 如果在家里，我妈妈常常骂我们，那是很普通的一件事。 Di sini anak-anak yang punya mama-mama suka marah-marah kan, biasa. Ya, betul nggak? 在座的弟兄姐妹，如果有母亲常常发火，那是很普通的事。 Atau di sini yang sudah jadi mama-mama, marah-marahin anak-anak tuh rasanya sudah pekerjaan sehari-hari. 或者这位母亲的每天骂她的儿女，觉得那是她的职业了。 Nah, saudara, tetapi hari itu waktu saya masih SD, saya ingat. 但是那一天，当我还小学的时候，我还记得， Kami tinggal di Perumnas, Perumahan Nasional. 我们住在政府的家， Di satu gang yang sempit, nggak bisa masuk mobil. 政府造的家，那是很小的巷子，不能够进汽车。 Atap rumah kami dari asbes, 我们的这个屋顶是从那个一种的石， tembok tempel-tempelan sama tetangga, temboknya gitu. 然后我们的墙壁是跟我们的邻居是一层的。 Yang saya senang kerjakan sama adik saya itu adalah pulang sekolah nangkring di atas atap rumah. 常常我跟我弟弟所做的就是回家从学校我们就在屋顶上坐， Naik lewat pohon belimbing yang ada di depan rumah. 然后我们从我们前面的杨桃树上我们的屋顶。 Jadi di atas atap rumah ada pohon belimbing yang cukup besar, angin sepoi-sepoi, itu enak sekali. 然后在屋顶上坐，在这个杨桃树上是非常吹着凉风，非常的舒服的。 Tetapi waktu itu entah kenapa kami berdua tergoda untuk sampai belakang rumah dan lompat ke atap tetangga. 但是不知道我跟我弟弟那时候突然间想到我们可以上我们邻居的屋顶。 Padahal di situ tidak ada pohon mangga. 实际上他们家没有这个杨桃树， Cuman karena kami berdua itu mau eksplorasi mencari sesuatu. 因为我们2个好像觉得喜欢探险一样。 Gimana sih rasanya lompatin pagar apa namanya tuh kawat ya, terus bisa ke atap tetangga itu excitednya tuh seperti apa? 怎样的感受？如果我们可以跳这个篱笆，然后到邻居的家里。 Karena biasa kalau cuma naik pagar kawat di tanah atau kemudian naik atap lewat pohon belimbing itu sudah biasa. 因为我们爬这个杨桃树，然后从树上跑到跳到我们的屋顶，那是很普通的一件事。 Nah kali itu kami mau menantang diri, bisa nggak? Saya bilang sama adik saya, ayo Dik, bisa nggak? Gitu. 那时候我们要挑战自己，我对我弟弟说：“我们能够吗 Dia bukannya bilang begini, janganlah, nggak enak sama tetangga, enggak tuh.？” 我弟弟不是说不要这样吧，不好意思对我们的邻居 Namanya partner in crime, siapa takut gitu ya. 因为我们是同伙的。然后他说：“谁怕谁 Maka kami melewati setiap asbes itu, saudara. ？”然后我们通过我们的墙壁。 Tentu karena sudah sering naik di situ, jadi kami tahu lewatnya itu ya di bagian yang ada kayu-kayu, kerangka kayu di bawahnya. 因为我们常常爬上面，所以我们知道下面有这 Dan 个树木 akhirnya saudara kami berdua bisa lompat pagar kawat itu. 然后突然间我们2个能够跳过那个篱笆。 Dan entah bagaimana saudara sedikit
goyang kaki kita itu akhirnya kayak kuruk gitu. 然后我们的脚好像打断了一下。 Celakanya saudara, tetangga di bawah 更糟的是，就是我们邻居在下面， langsung dengar dan teriak dari bawah, siapa itu? 邻居已经听见，然后他喊谁在上面？ Dipikirnya kita maling, dia lari ke atas saudara. 他们想象他们以为是贼，所以他们就上去了。 Kita cepat-cepat lompat balik pagar, 然后我们两个就马上从这个篱笆跳 maju ke 过， depan, 然后向前走， mau turun pohon belimbingnya, 要下从这个杨桃树， sedikit nyangkut dan terlihat sama tetangga itu. 然后有一点拦住，然后我们的邻居看见， Terus kami turun ke bawah, kami ketawa cekikikan saudara. 我们下到下面，我们还笑着。 Karena kita berpikir, ketahuan dikit tapi lolos. 虽然被发现，但是我们可以逃跑， Mission accomplished. 然后我们已经完全了义务。 Tidak lama berselang. 然后不久， Papa saya itu biasa pulang agak siangan, kalau semua anak udah pulang, guru-guru baru mulai pulang, dia baru pulang. 常常孩子们回家了以后我的父亲才回家。 Hari itu pulangnya cepat sudah. 那一天他很早回家， Pulang tidak ada omongan apa-apa. 回家的时候他没有说半句话。 Kami cekikikan di kamar kan saudara. 我们在房间还在偷笑， Dia tiba-tiba langsung gebrak pintu kamar. Buah! 突然间他就闯进我们的房间门， Kami berdua kaget luar biasa. 我们两个人非常的惊讶。 Dan papa langsung pukul kami berdua di bagian paha pantat. Buak, buak, buak. 然后我们的爸爸马上打我们的腿跟我们的屁股。 Dari yang cekikikan anak kurang ajar ini, saudara. 从这个放肆的孩子在笑， Tiba-tiba murka papa saya itu langsung menghampiri kami. Buak, buak, buak. 突然间我爸爸的愤怒马上打在我们身上。 Papa bilang kalian malu-maluin, 他说你们非常让我丢脸， gangguin tetangga. 搅扰了我们邻居。 Papa ditelepon, saudara. 爸爸被打电话了， Dan dia lapor kalau kalian berdua sudah masuk ke rumahnya dia di lewat atap. Dia bilang. 他哭诉你们已经进了他们的房子，在屋 Kami itu 顶 mau 过。 ketawa, 我们要笑， tapi tidak kuat, saudara. 但是没有力气。 Kenapa takut murka papa saya 为什么？因为怕我爸爸的愤怒 yang sudah dicorakan begitu rupa itu 已经发大火了， tidak lagi bisa membuat kami tertawa. 我们笑不起来了。 Saudara, papa saya tidak pernah marah. 我爸爸不曾生气过， Sekalinya dia murka saya masih ingat sampai hari ini. 但是他一次发火，我还记得到今天。 Saudara, Tuhan ngomong sama orang Israel waktu itu. 那时候，上帝对以色列民说 Hari Tuhan itu akan datang, siap-siap kalian.：“ 神的日子会到的，你们要准备好。 Dan murkaku akan aku tumpahkan dengan begitu rupa. 上帝的愤怒会这样的倒下来。 Saya mungkin mereka tertawa di dalam dosa mereka. 可能他们还在罪恶中 Mereka menganggap 偷 Allah 笑， tidak tahu. 他们认为上帝根本不知道， Mereka bisa main petak umpet sama Tuhan. 他们可以玩这个躲米场跟上 Mereka 帝。 berkata tidak ada yang melihat kita. 他们说根本没有人看见我 Bahkan 们， firman Tuhan katakan mereka masih melakukan hal-hal rohani. 甚至神的话这样说，他们还行他们 Mereka 的 masih melakukan kegiatan agamawi. 宗教的敬拜， Sambil melakukan itu, sambil mereka berdosa. 一 Saudara. 边敬拜一边他们犯罪。 Sebetapa muaknya Tuhan atas kondisi orang-orang Yehuda seperti ini. 上帝有多厌倦对犹大的情况是这样的， Tidak satu kali Tuhan mengingatkan mereka lewat nabinya. 不止一次，上帝提醒他们借助他的先知， Hingga akhirnya harus ada hari Tuhan. 到最后肯定有上帝的日子临到。 Dan saudara, ini digenapi dengan datangnya bangsa Babilonia, Babel, yang kemudian dipakai Tuhan menghukum orang-orang Yehuda. 这个提示就是借助巴比伦，上帝借他们来刑罚以色列民。 Saudara, apakah kemudian Tuhan menumpahkan murkanya sampai benar-benar tidak lagi bisa menunjukkan kasihnya? 是否上帝倒下他的愤怒，直到上帝根本表现不能表现他的爱呢？ Nah, sudah menarik sekali pada bagian ini, akhir dari bagian pertama kitab Zefanya ini. 很有趣的，这个西番雅书第一部分的结束， Kengerian murka Tuhan yang ditunjukkan keadilan Tuhan itu
上帝愤怒的恐怖就是彰显出他的公义， dibarengi dengan seruan pertobatan. 就是有这个悔改的呼喊。 Saudara, di dalam murka itu Tuhan pengen ngomong begini loh saudara. Ayo balik sama aku. 在这个愤怒期间，好像上帝对他们说：“你们回 Aku 来 tuh 吧。 sayang kamu, berapa kali aku harus ngomong sama kalian. 我是爱你们的，要到几次我对你们说话呢？ Ayo pulang, 回来吧， cari aku, 来寻求我吧， cari keadilan dalam hidupmu. 寻求公义在你的 Dan 生命里， jadilah orang-orang yang rendah hati. 成为这个能够低下头来的人， Orang-orang yang mau belajar tunduk kepadaku. 谦卑的人，要顺服我的人。 Dan Tuhan mencari orang-orang yang punya kerendah hatian seperti ini. 上帝是寻找这些谦卑人的。 Saudara, Tuhan tahu kok engkau dan saya itu sering melanggar apa yang Tuhan perintahkan. 上帝知道我们常常犯了他给我们的诫 Tuhan 命。 tahu saudara jiwa pemberontak kita kepada dia itu seperti apa dari sejak engkau Adam sama Mak Hawa itu Tuhan ngerti. 上帝非常明白我们人类对背叛他的心，从这个亚当和夏娃开始。 Tapi Tuhan muak kalau berkali-kali dia ingatkan kita, hati kita makin keras. 但是上帝很厌倦，如果他重复的提醒我们，我们的心越来越刚硬， Seolah-olah dia tidak punya hak apa-apa untuk masuk dalam hidup kita. 好像他根本没有什么权利来进入我们的生命一样。 Saudara, berapa kali Allah menuliskan di kitab Nabi Zefanya dia adalah Allah yang cemburu. 有多少次在西番雅书，上帝说他是忌邪的上帝， Dan cemburunya Allah adalah cemburu kudus, saudara. 上帝的忌邪是圣洁的。 Kenapa? Karena Allah sayang kita. 为什么？因为上帝爱我们。 Seorang yang sayang kita itu bukan posesif dalam artian yang negatif, bukan, saudara. 一个爱我们的人，不是因为他想拥有、占据我们， Allah tahu dia memiliki kita, kita itu punyanya dia. 上帝根本知道我们是属上帝的， Masa sih dia nggak boleh deket-deketan sama miliknya? 怎么可能他不可以靠近他所拥有的？ Sudah Tuhan cemburu kalau kita tuh berbuat dosa di hadapan Tuhan. 上帝会忌邪，如果我们在他面前犯罪， Dia bukan cemburu buta, bukan. 他不是盲目的吃醋，不是的， Dia pengen kita itu dekat sama dia. 他想要我们靠近他而已。 Itulah kenapa di saat dia menunjukkan keadilannya, kasihnya juga ditunjukkan. 之所以当他彰显他的公义的时候，他也彰显了他的爱。 Dan Tuhan pengen cari dia. 上帝要我们寻求他， Cari keadilan dan jadilah orang yang rendah hati. 要寻找他的公义，成为谦卑的人。 Saudara, kata humility 弟兄姐妹们，谦卑这句话 itu berasal dari kata humus. 从这个一句话叫做 humus Humus itu apa, saudara? humus 是什么意思？ Tanah. 就是这个泥土 Tanah itu posisinya di bawah. 泥土的位置是在下面， Selalu diinjak, benar nggak? 常常被人践踏。 Pernah nggak tanah marah saudara injak? 是否这个泥土对你发火？如果你践踏它， Tapi tanah itu bisa digarap. 但是我们的泥土可以拿来改 Dia，bisa memberikan kehidupan. 它可以给我们生命， Dan tanah itu berharga. 然后泥土是有价值的。 Tuhan pengen setiap engkau dan saya memiliki hati seperti ini. 上帝要你和我拥有这种的心， Hati yang rendah, yang siap untuk dibentuk, saudara. 我们放我们的心在下面，好让能够被上帝来塑造。 Tapi kita terlalu sombong dan kita berkata, aku bisa kok. 但是我们太骄傲，然后我们说我可以自己。 Saudara ingat gak waktu saudara kecil, saudara butuh sekali tangan dari orang tuamu. 你还记得吗？当你小的时候，你非常需要你父母的手， Saudara gak bisa jalan. 你还不能走路。 Saudara ngerangkak tapi saudara pengen jalan, bukan? 你趴的时候，但是你很想能够走起来， Dan saudara coba cari pegangan, bukan? 然后你试着去抓住什么东西，不是吗？ Dan tangan orang tuamu, entah papamu, mamamu atau orang yang mengasihi engkau itu memegang tanganmu yang kecil itu. 然后你的父母的手或者爱你的人的手，他会握住你的小手。 Itu sudah kalau ngajarin anak kecil jalan ya,
bukan apa-apa, sininya nih loh sudah. 弟兄姐妹，如果教导孩子走路的时候不是什么，但是他的腰边， Apalagi kan dia lagi mau jalan belajar tuh kok pengen terus begitu kadang. Bentar ya dek, papa istirahat dulu. Ini loh apa? Encok. 你叫他不要一直走，叫他休息，但是因为 Setiap kali minta tangannya orang tua. 他好奇，所以他每次要他父母的手。 Tapi perhatikan, 你注意看， waktu sudah bisa jalan, 当你能够走路的时候， masih minta tangan orang tua enggak? 是否你还要你父母的手吗？ Yang ada dibeginin sudah. Enggak usah. 有的只是我们向他们推开， Aku bisa jalan sendiri. 我自己可以走， Aku tidak butuh kamu. 我不需要你。 Saudara, betapa sakit hatinya Tuhan ketika melihat anak-anaknya seperti ini. 上帝有多么伤心，如果看见他的儿女是这样的， Aku loh yang lahirin kamu. 是我将你提高的， Aku loh yang ngajarin kamu ngomong. 是我教导你说话的， Aku loh yang tuntun kamu jalan. 是我牵着你的手走路的。 Sekarang kamu bilang sama aku tidak butuh Tuhan. 现在你对我说你不需要上帝了， Disitulah Tuhan murka, tetapi di saat yang sama Tuhan masih berkata, kamu tetap anak-anakku. 在那时候上帝愤怒了，但是仍然他说你是我的儿女， Pegang tanganku kembali. 你要回来抓住我的手， Ayo jalan sama aku. 跟我一起走吧。 Nah, saudara butuh kerendahan hati ketika Tuhan menegur kesalahan dan dosa kita. 需要谦卑的心，当上帝斥责我们的错误， Bahkan ketika itu dilakukan lewat orang lain, seringkali kita sudah marah balik duluan, bukan? 甚至借助别人，我们常常先反驳了。 Sudah tidak mudah menerima pembelajaran dari Tuhan. 不容易接受上帝的教导， Tapi Tuhan memanggil orang-orang yang mau membuka hatinya penuh dengan humility, humus tanah yang mau belajar ini. 但是上帝很悦纳去呼召那些谦卑的人，他的心里藏着是泥土的， Karena Tuhan tahu kita tidak sempurna. 因为上帝根本知道我们是不完美的， Dan dia menyediakan hati yang begitu besar untuk kau dan saya kembali 然后他 kepada Tuhan. 准备非常宽阔的心来接受我们回到他身边。 Bukankah ini yang ditunjukkan oleh Kristus selama dia hidup? 是不是就是基督所彰显的，当他还活在世上吗？ Setelah di dalam masa 40 hari ini, 在这个40日期间， kita akan melihat bahwa keadilan dan kasih Allah bisa berjalan bersama-sama. 我们可以看见上帝的公义和爱心能够一起的行走。 Salib itu membuktikan bagaimana murka Tuhan itu ditanggung oleh Kristus. 十字架已经展现了上帝的愤怒在基督的身上已经背负。 Tapi di saat yang bersamaan dia juga menyatakan bahwa aku mengasihi kamu anak-anakku, aku mengampuni kamu. 他对我们说：“我还爱你们，我的儿女。” Dan selama hidup Yesus di tengah-tengah dunia ini, bukankah dia menunjukkan kualitas kerendahan hati itu seperti apa? 那基督还活在世上，一生一世，他不是彰显出什么叫做谦卑的质 Saudara 量吗？ bayangkan dia adalah Allah yang luar biasa, mengambil rupa manusia debu tanah. 我们想象他是超越一切的神，然后他拿着人的形象是泥土的， Tapi selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara, 但是当他还活在这个世上，弟兄姐妹， dia menunjukkan betapa dia mau dekat dengan Bapaknya. 他表现出他有多么想要靠近他的父。 Dia datang kepada orang-orang yang terluka, 他来到这些受伤害的人， orang-orang yang dipinggirkan, 就是被人排斥的人， orang-orang berdosa dan kurang ajar seperti engkau dan saya. 罪人放肆的，好像你和我。 Bahkan dia terima diludahi, dipukul, disiksa sedemikian rupa. 他甚至接受被人吐唾沫、被人鞭打， Dia tidak menunjukkan kegagahannya, 他没有彰显出他的伟大， tapi dia menunjukkan bagaimana dia juga menjalani pembentukan dari Sang Bapa. 但是他已经彰显出他怎样施行出上帝的对他的塑造。 Setelah masuki Minggu Prapaskah yang pertama ini, 我们进入第一周，在这个这个复活节， Tuhan mengingatkan kita, dia bisa murka sewaktu-waktu. 神提醒我们，他随时可以发怒， Keadilannya ditunjukkan kepada setiap kita. 他的公义彰显对我们每个人。 Tapi di saat yang sama dia memanggil kita kembali pulang. 但是同时，他
呼召我们回来。 Maukah engkau punya kerendah hatian untuk menyambut panggilan Tuhan itu? 你是否愿意谦卑了迎接上帝的呼唤呢？ Dan kembali seperti anak yang senantiasa cari tangan orang tuanya. 回到像小孩子一样，常常寻找父母的手， Supaya engkau dan saya bisa berjalan kembali bersama dengan Tuhan. 好让你和我可以跟上帝一起同行。 Selamat menjalani perjalanan Prapaskah 40 hari ini, Saudara. 恭祝大家进入这个世事受难期， Kiranya Tuhan berkasih karunia kepada kita. 但愿上帝怜悯我们。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Ya Tuhan, 主啊， kami pantas sekali untuk dimurkai oleh Tuhan. 我们配得受你的愤怒。 Kami anak-anak yang kurang ajar memberontak kepada Tuhan. 我们是放肆的儿女，我们反抗了主。 Ketika Tuhan menasihati kami, kami justru mengacungkan tangan balik kepada Tuhan. 当神劝诫我们的时候，我们甚至伸出我们拳头对主， Seolah-olah kami mampu melakukan semuanya. 好像我们根本有力量来做一切的事。 Kami merasa kuat, merasa besar dan sanggup melakukan segala sesuatu. 我们觉得自己有能力，我们觉得自己很大，能够做一切事， Bahkan kami berbalik dari Tuhan 甚至我们违背了神， dan menyembah yang lainnya. 敬拜别的。 Ampuni kami. 主啊，赦免我们。 Hari ini Engkau berkata-kata kepada setiap kami. 今天你对我们每个人说话， Engkau sudah menunjukkan murka-Mu yang bernyala-nyala di hari Tuhan kepada orang-orang Israel waktu itu. 你已经展现出你的愤怒对以色列人在那天。 Dan Engkau juga menunjukkannya dan melakukannya kepada anak-Mu sendiri ya Bapa, Yesus Kristus. 表现出，你也彰显出对你的自己的儿子耶稣基督， Di atas kayu salib itu Engkau menanggung murka Allah. 在十字架上，他已经背了上帝的愤怒， Murka yang seharusnya kami tanggung. 是我们应该背负的。 Ampuni kami ya Tuhan. 主啊，求你赦免我们， Dan biarlah kami sungguh-sungguh mendengarkan kembali seruan pertobatan itu. 但愿我们真正能够聆听那呼召我们悔改的声音， Suara yang lembut memanggil kami untuk pulang. 温柔的声音呼召我们归家。 Suara Roh Kudus yang memanggil kami untuk mendekat kepada Tuhan. 圣灵的声音呼召我们靠近上帝。 Tuhan tolong supaya kami tidak mengabaikan suara dari Tuhan itu. 主啊，帮助我们不会忽略上帝的声音， Buat hati kami rendah seperti tanah yang siap dibentuk dan menyuburkan tanaman itu. 使我们的心谦卑，能够成为这个泥土来被塑造， Sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh pada akhirnya bisa berbuah. 好让我们的生命真的能够结出果子来。 Karena kami tidak pernah berhenti belajar mengikut Tuhan dengan setia. 因为我们不曾停止过学习怎样跟随主。 Kami menyerahkan perjalanan kami selama beberapa hari ke depan sebelum kami menyongsong Paskah. 我们将这些日子，我们要迎接复活节的时间交托， Tolong kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan. 帮助我们能够真正的感受主。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的圣名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih.